Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, hari ni kita masuk muka surat yang ke-32. Okey, iaitu tajuknya adalah wave ataupun gelombang. Okey. Wave ataupun gelombang. So, kita bercerita sikit mengenai apa itu graf ni. Okay, mula-mula boleh dapat graf, tengok dia punya tajuknya. Tajuknya adalah displacement, sesaran dengan masa. Sesaran ni kira jarak lah. Macam jarak dengan masa. Okey. So, yang pertama kita kena tahulah dia punya tempoh dia. Tempoh ayunan. Tempoh ayunan tu dia satu tempoh lengkap adalah satu naik dan satu turun. Ini kira satu tempoh. Satu tempoh lah T, time. Kita kena tahu T sebab nak cari frekuensi sama dengan 1 per tempoh. So, dalam kes ni 1 per 0.2 lah. Kan? 1.0.2. Berapa dapat tempoh tu? 1 bahagi 0.2 dapat 5. Ni contoh 5 Hz. Okey, itu contohnya. Okey, apa itu Hz? Hz itu adalah bilangan per saat. Contohnya kalau dikata 5 Hz, ini menunjukkan bahawa dalam satu saat ada 5 kali dia vibrate. Dia bergetar sebanyak 5 kali. Satu saat 5 kali. Okey, yang pertama kita kena tahu tempoh dia. Tempoh dia juga kita boleh cari puncak dengan puncak ni, crease dengan crease ni. Ini pun boleh cari tempoh dia. Okey, boleh okey. Tapi kalau kat sini kalau dia buat jarak. Kalau jarak dia punya satu ni kira panjang gelombang. Ini adalah length dia. Dia tak pakai masa kan, dia pakai jarak. Kalau sini jarak, ini maksudnya sini adalah length dia. Jadi kena tengoklah tajuk apa yang diberikan pada graf ini. So kat sini sesaran dengan masa. Okey, sesaran dengan masa. Jadi dia punya puncak dengan puncak ni adalah tempoh ataupun time. Okey. Okey, now kita nak masuk soalannya. Apa yang dimasukkan dengan amplitude? Amplitude adalah yang ini. Maksimum dia adalah amplitude. So kita ambil 4. Kalau kat bawah negatif 4. Negatif 4 betul juga. Tapi kalau amplitude, kita ambil yang atas lah, yang positif. Yang paling besar namanya amplitude. Jadi 4 cm. Jangan lupa tulis cm dia sekali. Tapi dia nak masuk ya. Alamak. Masuk amplitude. Amplitude yang atas tu. So tengok ni. Amplitude ni dia bergerak pada sesaran. Displacement. Jadi kita kena buat lah sesaran. Okey, maksimum. Sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangan. Keseimbangan tu maksudnya adalah keseimbangan. Keseimbangan tu maksudnya tengah-tengah ni. Kosong ni seimbang. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi tengah-tengah ni namanya seimbang. Ya, keseimbangan tu titik yang tengah tu lah. Equilibrium. Okey, tu definisi untuk amplitude. Okay, berapakah ayunan amplitude? Kita tengok tadi. Jawapannya adalah 4 cm. Okey, jawapannya adalah 4 cm. Okey, itu antara yang ada kita nampak. Okay, now seterusnya dia kata labelkan tempoh menggunakan T. So, dia nak tempoh, kita boleh buat macam ni. So, gariskan dan kita tulis T. Puncak dengan puncak boleh. Ataupun kita boleh buat antara sini pun boleh. Sebab dia satu naik satu turun tau. Ni. Kita boleh buat sini lah. Tapi susah sikit nak lukis kan. Jadi, aku cadangkan korang buat puncak dengan puncak je lah, senang.
buat macam ni, tulis T. Itu dia punya tempoh dia lah. Tempohnya satu naik, satu turun. Ni tempoh dia ni, 0.2. Jadi nilainya 0.2 saat S je. Itulah nilai tempoh dia. Okey, tempoh ayunan dia, period dia. Tentukan frekuensi. Formula frekuensi adalah F equal to 1 over T. T tu merujuk kepada period tempoh. Jadi oleh itu kita pun bahagi 1 over 0.2. So kita akan dapat 5.0 Hz. Jangan lupa tulis simbol Hz. 1 markah dapat. Tak buat formula pun tak apa sebab dia 1 markah. Kalau formula pun boleh. Tak ada masalah. Okey guys, ni. Okey. Ni yang pertama. So kawan kita baru masuk nak salin, boleh salin dululah. Okey, dah ya, teruskan ya. Okey, kita teruskan. Okey, 5.2. Rajah 5.2 menunjukkan sebilah mata gergaji berayun. Inilah. Okey, berayun. Secara mendata, rajah 5.2 menunjukkan graf sesaran. Okey. So, yang ini adalah awak tengok tak? Dia berayun ni kan? Ni damping ni. Damping. Kalau kita ambil pengapit ni, kita kelipkan gergaji tau. Gergaji yang mata kecil tu, gergaji besi. So kat depannya ni kita letakkan plastisin, ambil gergaji, kita kelipkan dia pada meja. Letak plastisin sikit lah. Lepas tu kita ayun plastisin ni. Dia berayun macam tu lah. Dia berayun, lama-lama dia akan berhenti. Jadi pergerakan ni kita jadikan dalam bentuk graf. Okey, ni adalah damping. Damping sesaran dengan masa. Displacement dengan time. Okey, damping berlaku tau. Ni. So dia lama-lama dia semakin berkurangan. Soalan standard lah katanya, kenapa dia berkurangan? Kerana apabila kita ayunkan dia punya plastisin yang berat ni, lama-lama dia berhenti. Disebabkan kita punya plastisin ni akan bergetar dengan partikel udara, zarah-zarah udara. Jadi dia macam friction lah, dia macam bergeser kan. Jadi geseran tersebut menjadikan dia kekurangan energi, dan energi tersebut telah dipindahkan ke molekul-molekul udara. Jadi bila dia bergetar tu, dia bergeser dengan udara. Jadi kita punya gergaji ni akan kurang bergerak, tenaga dipindahkan kepada molekul-molekul udara. Jadi udara tu mungkin akan jadi panas sikit lah, sebab dia bergeser kan. Okay. Alright. Tu idenya, kenapa dia berkurangan? Jawapannya macam tu idenya. So, soalan yang pertama, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Okey. Pelembapan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris namanya damping. Jadi korang kena alert lah sikit dia punya term tu. Itulah ni lah, damping ni lah. Damping ni lah maksudnya ya, pelembapan. Lama-lama dia makin lembat, dia akan jadi kosong. Okey. So, apakah yang menyebabkan ada soalan ni? Pelembapan adalah satu situasi apabila
Awak nampak tak yang berkurangan ni apa? Yang berkurangan ni adalah amplitude. Bila sebut amplitude, automatik korang akan ingat energi ya. Kalau katakanlah amplitude bertambah, energi akan bertambah. Amplitude berkurang, energi akan berkurang. Jadi kita sentiasa relatekan amplitude dengan energi kalau nak buat ayat nanti. Contohnya kalau tiba-tiba dicerita pasal tsunami, tsunami tu dia menghasilkan amplitude yang tinggi. Dengan amplitude yang tinggi tu dia akan menghasilkan energi yang banyak. Energi yang banyak boleh merosakkan bangunan dan juga pokok-pokok. Jadi kita relatekan amplitude dengan energi tau. Okey, jadi kat sini yang tinggi tu adalah amplitude, bukan panjang gelombang. Panjang gelombang kat sini. Ni pun bukan panjang juga. Ni adalah T ya, tempoh, time, period sebab ni masa. Okey, kalau kat sini dia terletak jarak, baru boleh pakai panjang, lambda. Lambda, tengok. Jadi, bila kena pandailah baca kita punya graf ni, sama ada dia masa ataupun jarak. Jadi kat sini pelembapan ataupun damping is a situation when amplitude of acceleration getaran decrease, berkurangan. Okey, dia punya ayunan tu berkurangan. Okey, nyatakan satu sebab mengapa pelembapan ini berlaku dalam sistem. Kenapa dia berlaku dalam sistem ni? Kenapa lama-lama dia berkurangan? Kita dah cakap tadi kan? Dia hilang energi. Tengok ni. Tengok. Apabila amplitude berkurangan, maksudnya energi berkurangan. Okey. Kita boleh kata tenaga berkurangan ataupun tenaga hilang ke persekitaran. Tenaga hilang ke persekitaran. Okay, energy loss to environment ataupun to surrounding. Okay. Kalau satu markah, kalau dua markah, kenapa dia hilang persekitaran? Kerana dia fraction ataupun dia bergeser dengan zarah-zarah udara. Jadi udara tu akan menjadi sedikit panas lah sebab dia bergeser. Jadi tenaga telah dipindahkan daripada tenaga kinetik yang bergerak menjadi tenaga haba. Okey, lagi. Apakah akan berlaku pada tempoh sistem yang berayun apabila plasticine yang lebih besar digunakan? Jadi, dia akan jadi mungkin makin besar dan makin lambat-lambat. Kan, Nabi kan? Betul tak? Okey. Jadi, soalannya apa dia? Apa yang akan berlaku pada tempoh jisim? Tempoh. Tempoh. Tempohnya macam mana? Apa akan berlaku tempoh sistem berayun bila plasticine lebih besar digunakan? Apa yang akan berlaku pada tempoh sistem? Tempoh dia. Jadi tempoh dia macam mana? Tempoh masa dia. Adakah tempoh masanya makin lama ke makin berkurangan? Soalan tak jelas sangat lah. Apakah akan berlaku pada tempoh sistem berayun bila plasticine lebih besar berat digunakan? Apakah tempoh yang berlaku? Tempoh yang berlaku berkurangan lah kan? Betul tak? Tempoh ayunan berkurangan. Yang sini biar dulu guys. Cikgu tak faham sangat apa dia nak ni sebenarnya. Okey, kita buat yang D dulu. Berikan sedakan untuk mengurangkan geseran pelembapan. Okey, jadi kalau kita nak kurangkan, kita tahu dah dia punya sebab dia adalah kita punya zarah udara. Penyebabnya zarah udara. So macam mana kalau kita nak buang zarah udara ni supaya dia berayun lebih laju? Jadi kalau boleh, kita kena buat dekat tempat yang vacuum. Jadi kita boleh lakukan, kita conduct dalam bekas vacuum ataupun kawasan vacuum, supaya dia bergetar lagi lama lah sebab tak ada apa yang boleh menghalang dia. Okey. Apa yang berlaku pada tempoh sistem berayun? Kita faham juga tu. Okey lagi, 5.3. Okey, 5.3
Ini adalah pantulan. Okey, ni cerita pasal pantulan. So, pantulan senang je. Dia punya prinsip dia apabila dipantulkan. So, kena pada normal. Ingat, normal ni tengah-tengah. Dan dia akan dipantulkan. Reflect ya. Yang ini 7 insiden. 7 insiden. Pantul adalah reflect. So, sudut insiden ni, sudut 7 dengan sudut pantul ni, dia adalah sama. Jadi, kita punya prinsipal untuk pantulan ni, sudut 7 I dengan sudut reflect adalah sama. Jadi, insiden dengan reflect adalah sama. Ini prinsip dia lah. Okey, lagi. Dah ya? Jadi idenya. Jadi apa yang berkurangan ni? Jadi dia akan lalu guna lain. Dia akan lalu ya. Dia akan lalu. Okey, dalam kes ni dia punya lambda sama tau ya. Panjang gelombang sama. Okey. Yang tak sama adalah dia punya arah. Nampak tak arah tak sama? Okey. Arah tak sama. Okey, satu lagi energi tak sama, amplitude. Sebab bila langgar dinding, dia punya amplitude dah berkurangan. Okey. Hal laju sama sebelum dan selepas. Cuma laju tak sama. Okey, laju ni velocity laju ni speed. Jadi laju tak sama. Hal laju sama. Jadi macam mana tu? Kenapa hal laju tak sama? Sebab kat sini dia melibatkan arah. Nampak tak arah? Arah. Jadi sorry, terbalik pula. Laju sama. Hal laju tak sama. Sebab hal laju tu melibatkan arah. Okey, laju tak melibatkan arah. Jadi laju sama. Walaupun dia kembali kepada arah yang lain. Laju sama. Yang tak sama, hal laju tak sama. Sebab hal laju ni melibatkan arah. Sebab arah yang berbeza, hal laju pun berbeza lah. Okey, sebab itu kadang-kadang kita pun keliru kan. Kejap sama, kejap tak sama. Dia bukan sebab sama tak sama. Sebab satu hal laju, satu laju. Okey, jadi kat sini kita pun buatlah apakah yang dimasukkan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang ni lambda. Okey, panjang gelombang ni adalah lambda. So, lambda ni kalau korang tahu, satu puncak keris kita. Puncak dengan puncak kan. Tu adalah kita punya panjang gelombang. Dengan syarat sini jarak lah. Distance. Jadi, apakah definisinya? So, kita buatlah jarak antara dua puncak. Dua puncak pun boleh. Ataupun dua titik sefasa yang berturutan. Okey, ataupun dua puncak yang berturutan. Okey, ini dia panggil fasa. Fasa yang sama ya. Fasa yang sama. Maksudnya bukan gelombang A dengan gelombang B. Gelombang yang sama dia compare dengan dua puncak. Namanya sefasa. Okey, lagi. Raja 53 lukis gelombang air yang dipantulkan. Dia nak tahu gelombang air yang dipantulkan. Inilah cikgu buat ni. Okay, pastikan dia punya jarak gelombang tu sama ya sebelum dan selepas. Lukis kat situ. Okey. Hitungkan panjang gelombang air. Diminta kita hitungkan panjang gelombang air. So, dekat sini, kalau kita perasan, kita ada berapakah gelombang kat sini ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Ni berapa tu? 18 ke? 18 je? 18 kot ya? Okey. Jadi kat sini 18 bagi 6 lah sebab ada 6 gelombang. Jadi dapat lambda dia.
8/6 dapat 3 je. Jadi lambda dia, 1 lambda 3 cm. Satu panjang gelombang adalah 3 cm. Wavelength dia. Lambda ya, boleh. Jadi dia nak satu lambda ni aja. Jadi satu lambda ni bernilai 3 cm sahaja. Okey, next. Seterusnya. Laju gelombang. So, kalau tadi kita ada V kan. V sama dengan F lambda. Formula ni lah. Formula simple-simple ni boleh kita buat. F sama dengan V lambda. Lambda dah ada. Cuma F dia bagi tak F kat sini. Ada F tak? Kayu bergetar pada 15 kali per saat. Ni ada ni. Hertz. 15 kali per saat. 15 kali per saat. Jadi kalau macam ni, inilah 15 Hz lah. 15 Hz. Okey, kita punya frekuensi 15 Hz. So lambda kita 3 cm. Daratlah dia punya, dapatlah laju dia. Okey, dia nak cm ke apa? Okey dah. Tapi seelok-eloknya ya, untuk pengiraan standard, kalau panjang kita pakai meter. Panjang kita pakai meter. Dekat sini cm kan, kita convert kepada meter lah, 0.03 meter. Nak buat cm boleh juga. Cuma pengiraan standard untuk panjang tu, jarak tu meter. Apa dapat? 15 darab 0.03. Kita akan dapat 0.45 meter per saat. Kalau nak pakai cm, boleh cm per saat. Dia tak minta pun. Pakai pun boleh. Cuma standard untuk panjang ni biasanya kita pakai meter lah. Kalau untuk eksperimen kan. Boleh salin, no problem. Boleh salin, no problem. Boleh Tunggu lagi ya. Okay, now. Kita nak masuk yang D pula. Okay, dia tanya adalah apa yang berlaku kepada laju, amplitud, frekuensi dan arah gelombang air selepas dipantulkan. Okay, ingat laju tau. Laju tak berubah tadi. Yang berubah laju. Jadi pertama, laju ni tak berubah. Tak, ni bahasa kampung dah pula. Okey, tidak. Laju tak berubah. Okey. Amplitude pun tak berubah. Semua tak berubah lah. Yang berubah arah ya tadi Arah dan juga hal laju je berubah. Tak berubah. Kita punya frekuensi pun tak berubah. Frekuensi pun tak berubah ya. Arah gelombang ni berubah. Arah gelombang berubah. Kalau ditanya hal laju pun berubah. Bezakan tau hal laju dengan laju. Laju tak berubah, hal laju berubah. Okey. Okey, lagi next. Seterusnya. Okey, kita dah buat yang E pula. Apa akan terjadi kepada amplitud gelombang pantulan apabila pantulan satah dibalut dengan sponge? Jadi bila dia salut dengan sponge, dia nak pantulkan balik pun
tidaklah selaju kalau dipantulkan kepada cermin. Keras kan? Jadi kalau tanya apakah yang terjadi pada amplitude? Sebut amplitude, energi tenaga tau. Ingat amplitude, ingat tenaga. Jadi kita boleh kata berkurangan. Berkurangan. Decrease. Okay, berikan sebab bagi jawapan anda berdasarkan jawapan DA1. Kenapa dia berkurangan? Kerana tenaga diserap. Macam kita pergi sinema kan, pergi panggung wayang. Kita jarang dengar gema panggung wayang. Sebab dekat dinding tu dia akan pakai dua benda lah, sama dia pakai sponge ataupun dia akan buat lubang-lubang yang kecil untuk pembelauan. Okay, now Darjah 53 menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Mikro ni macam microwave. Macam siaran astro tu. Dia pakai gelombang mikro. Gelombang mikro dipancarkan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Jadi gelombang mikro ni, kelebihan gelombang mikro, dia boleh travel, dia boleh merambat melalui vacuum. Okey. Kalau gelombang yang biasa ni, macam TV yang dulu-dulu analog, gelombang tu hanya berada dalam atmosfera je. Tapi microwave ni dia boleh keluar daripada atmosfera. Sebab itu kapal angkasa boleh berhubung dengan bumi walaupun dia probe tu dah jauh pergi kan. Kita boleh berhubung sebab kita ada gelombang mikro. Sebab gelombang mikro ni lajunya seperti cahaya. Macam cahaya lah. Kelajuan dia hampir macam cahaya. Dia taklah selaju cahaya sangat. Lambat sikit daripada cahaya. Tapi boleh katakan macam cahaya lah. Okey, itu gelombang Jadi dipancarkan untuk menentukan kedudukan kapal terbang ni. Jadi dia pakai radar lah. Dia pakai radar dan dipantulkan balik. Dia dapat signal tu balik. Macam tu. Sebab tu dia pakai transmit. Memancarkan satu. Transmit. Okey, lepas tu dipancarkan untuk menentukan kedudukannya. So dia transmit, lepas tu dia receive. Dia receiving. Dipancarkan dan di receive. Okey, gelombang mikro ialah jenis gelombang. Jenis gelombang macam mana? Gelombang mikro ni. Apa tadi gambar Raja Hari? Hilang dah. So gelombang mikro ni adalah gelombang elektromagnet. Elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Ataupun korang boleh buat gelombang melintang. Transfer wave mungkin ada lagi yang tak tahu apa itu elektromagnet. Okay, elektromagnet ni elektro depan tu elektrik. Magnet ni magnet lah. Jadi gelombang elektromagnet ni dia ada dua. Bila dia berayun, dia membawa elektrik dan dia membawa magnet. So dia bergerak secara perpendikular. Contohnya kalau atas tu magnet, tepinya akan jadi elektrik. Jadi elektrik dengan magnet tu dia bersilang-silang lah. Satu atas, satu tepi macam ni. Dia macam ular kan. Jadi dia bergerak sekali. Faham tak? Dia bergerak sekali. Jadi sebab itulah gelombang mikro kita boleh gunakan dalam microwave. Boleh masak daging ke, boleh masak ayam ke, kan? So gelombang microwave tu hebat lah. Dia boleh panaskan. Okey, lagi. Radar itu memancarkan suatu isyarat berkelajuan. Tengok tak kelajuan dia? Macam cahaya. Kepada kapal terbang P dan mengesan isyarat dipantulkan 4.0 saat.
ada 4, negatif 4 tu. Maksudnya 0.0004 saat. Maksudnya kurang daripada 1 saat. Sekejap je. Dipantau terus dapat. Dipantau terus dapat. So, dia punya lag tu tak jauh sangat lah. Even kalau cikgu conteng sekarang ni pun, dia lag sikit. Cikgu nampak lag. Dia lag banyak. Tapi kalau ni lagi laju daripada lag komputer cikgu ni. Laju dia. Jadi dia shoot kapal terbang tu, dia radar tu terus dapat. Jadi boleh katakan lag dia sikit lah. Secara live lah, senang cerita. Okay. Sebab itu sekarang ni kerajaan nak melancarkan 5G ya. Lagi besar 5G ni, lagi kuranglah lag kita punya video dan sebagainya. Sebab dia hantar dalam data yang besar. Dan dengan adanya 5G ni nanti akan datang, maka teknologi dapat ditingkatkan. Contohnya, kita boleh kawal segala peralatan rumah melalui telefon sahaja. Even though sekarang dia belum dah boleh. Cuma tak power lagi lah. Kurang power lagi. Kalau kita pakai 5G, lagi cekap, lagi accurate, dan lagi menyeluruh lah. Dia boleh kontrol rumah tu. Rumah kita kan besar juga kan. Kalau setakat nak buka aircon, boleh lah. Pakai app sekarang pun boleh. Cuma dia kurang powerful. Kalau ada 5G, kita boleh bagi arahan yang lebih lagi daripada tu. Faham tak? Dia jadi iHouse, rumah yang intelligent. Tu IoT ya, Internet of Things lah. Korang kena ambil itu nanti kan dia. Okey, itu namanya 5G. So, mungkin 3 tahun lagi lah kot kita akan dapat 5G tu, lambat lagi. Okey, lepas tu nak apa lagi ni? Hitungkan jarak P dari radar pada ketika ini. Okey. So, cara dia senang je. Dia punya jarak sama dengan VT bahagi 2. VT bahagi 2 ataupun V sama dengan DT bahagi 2. DT bahagi 2 pula. D bahagi T2. Ini macam ni sini. Korang ingat velocity tak hal laju? Hal laju macam mana formula dia? Hal laju sama dengan jarak bahagi masa kan? Bahagi masa kan? Okey, cuma kat sini korang nampak tak? Jarak dia satu pergi, satu balik. 2 kali jarak dia. Masa 2 kali. Kan? Jarak tu ada 2 kali. Faham tak? Jadi kat sini jarak tu ada 2 kali. Okey, boleh. Jarak tu ada 2 kali. 2 jarak. Jadi kalau ikut V sama dengan 2D bahagi T lah. 2 distance. Cuba try masukkan nilai, dapat tak? So, dia nak cari apa ni? Cari jarak. Okey, dia nak cari, D tak ada. So, hal laju ada kan? Hal laju dia adalah 3.0 darab 10/8. 2D nak cari. Lepas itu, dia punya masa dia 0.0004. Darablah kat sana. Korang transfer lah. Ataupun nak cepat, korang transfer siap-siap. Transfer. Mungkin kita akan dapat distance sama dengan so V darab time bahagi 2. Lagi senang kan? So 3.0 times 10 8 divided by bahagi 2. So darab dengan time Z darab 10 negatif 4. Dapatlah distance dia. Sebab distance dia 2 kali. Kalau lupa formula ni, terus ingat formula velocity. Distance bahagi time, so D tu ada 2 kali. Dapatlah distance dia seberapa tau? 2 darab 6 darab 10 kuasa 4 ya. Meter. Lebih kurang lah kot. Mana-mana calculation senang tu boleh buat ya. Yang susah sikit macam bumi tu banyak nak ingat. Kalau korang nak tinggal itu pun tak apalah. Yang senang ni kita buat lah.
Okey, dah settle Kita nak masuk ENA 3.4. Oh, ada lagi satu lagi. So, radar itu mengesan isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbang lain. Okey, Q, kapal terbang lain Q. Isyarat dari Q itu dikesan lewat daripada isyarat P. Bandingkan jarak P dan Q oleh radar itu. Jadi kalau itu Q lagi jauh lah. Q lebih jauh daripada P. Jarak Q lebih jauh daripada P. Okey, alamak. Alamak tangki riak tak nampak lah pula. Reaper tank Tangki riak tak nampak dia buat apa ni. Region X, region Y. Oh, okey. Nampak sikit-sikit guys. Ni airnya. Ini airnya. So, dia punya kedalaman tu. Okey, yang pertama ni kedalamannya lebih dalam. Ini kedalamannya pendek sikit. So, kat sini manipulated dia adalah kedalaman, the depth of water tu. Kedalaman air. Okey. Kedalaman air. Okey, jadi kat sini kita kena dia lukis gambar rajah nampak lagi. Okey. Dia letak blok kaca ya. Ni blok kaca dia letakkan. So nampak tak dia lagi besar sikit berbanding yang ini dia lebih kecil sebab dia adalah cetek. Jadi makin cetek makinlah kecil gambar rajah dia. Okey. Jadi apakah yang dimasukkan dengan frekuensi? Frekuensi F sama dengan 1/T tau. So definisi kita buat kat sini. Okey, jadi bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. The number of oscillations, the number of complete oscillations in 1 second. Okey. Bandingkan kedalaman air X dan Y. So, X lebih dalam lah berbanding Y. Betul tak? X lagi dalam ya berbanding Y. Soalan bandingkan ni senang je, korang mesti jawab. Bandingkan panjang gelombang. Panjang gelombang ni lambda ya. Jadi ni pun sama. Lambda X lebih panjang lah. Okey, berbanding Y. Senang je kan? Soalan bandingkan. Biasanya soalan bandingkan dipadankan dengan soalan relationship ni. Hubungkan. Lepas soalan bandingkan, hubungkan. Hubungkan ni semakin-semakin. Okey, semakin-semakin. Okey, jadi hubung kaitkan air, kedalaman air dengan panjang gelombang. Jadi, makin dalam, makin panjang gelombang. Jadi, semakin bertambah ataupun meningkat kedalaman air, semakin meningkat. Meningkat dululah, macam tak best lah bertambah dulu. Semakin meningkat kedalaman air, semakin bertambah panjang gelombang. Semakin bertambah panjang gelombang. Dah, hubungan senang je. Tengok, jawab soalan senang je. Namakan fenomena gelombang yang terlibat. Fenomena apakah ini yang terlibat ini? Tengok. Okey, kalau ada dalam dan cetek, cikgu lebih suka lukis macam ni. Okey. Allah, tercantik pula. So, kita ambil blok kaca, letak kat sini. Contohlah ya. Blok kaca letak sini. Jadi, air ni, kalau yang dalam, dia akan besar. Sampai dekat cetek sikit, dia akan dah tambah lang balik. Jadi, kat sinilah dia punya jarak dia ni. Jarak ni.
Kan lain tu kan. Jadi nak bandingkan dua ni. Ini namanya adalah pembiasan. Diffraction. Jadi kalau nak compare dalam dengan ni dalam. Ni cetek ya. Ni cetek. Kalau nak bandingkan dua ni. Yang pasti dia punya frekuensi adalah sama. Frekuensi je sama. Yang lain tak sama. Lambda dia tak sama. Okey, arah gelombang samalah. Hal laju tak sama. Sebab dia makin berkurangan. Hal laju tu speed dia berkurangan. Amplitude tak sama. Jadi yang sama frekuensi aja. Okey, boleh. Jadi kalau nama ni diffraction lah. Diffraction ataupun pembiasan. Pembiasan, diffraction. Okay, now kita nak masuk lagi kenapa pantai kita cantik sangat macam ni. Ni namanya headland ya, ataupun tanjung. Okay, tanjung. Tanjung, kita biasanya duduk kat pantai kat mana? Dekat tanjung ke? Dekat teluk? Kalau kat Morib ke, ni namanya teluk. Teluk ni tempat kita lepak. Teluk dalam bahasa Inggeris bay Sebab itu kalau kita pergi chalet ke, kita pergi dekat mana-mana pantai, dia akan tulis bay. Bay view lah, bay villa, bay lah kan, ada bay. Bay tu maksudnya teluk. So teluk ni memang kita boleh lepak kat sini lah sebab ombaknya tak besar. Ombak tu jumpa dekat tanjung dulu. Ombak datang, lepas tu dia jumpa tanjung dulu. Sini dia akan jadi landai. Dia akan ikut bentuk daratan tu lah, ombak tu. Jadi kat sini lebih tenang lah ni. Dekat teluk ni dia punya ombaknya lebih tenang. Sebab itulah kita boleh buat hotel dan lepak-lepak kat situ. Okey, kalau nak jadikan dia lagoon. Pernah dengar lagoon kan? Sunway Lagoon. Lagoon tu kat pantai pun ada. Dia lagoon tu macam ni. Lagoon asalnya dia adalah teluk. Tapi lama-lama sebab dia banyak hakisan dan sebagainya, dia punya tanjung ni akan menghala ke depan. Dia jadi anak tanjung kan. Yang ni pun menghala ke depan. Jadi ini namanya anak tanjung. Okey. Bila menghala ke depan, dia macam hampir nak tutup. Ini namanya lagoon. Yang kata lagoon macam ni lah. Bila wujudnya lagoon, maka ombak dalam lagoon ni memang kurang sangat-sangat. Sebab nampak tak dia ada gap. Dia ada gap kan, ruang. Okey, ni berlakunya pembelauan. Pembelauan, refraction. Jadi sebab tu lagoon, kalau kat pantai, ombaknya tak kuat lah. Sebab dia refraction berlaku. Tu namanya lagoon ya. Jadi kat sini dia tak cerita mengenai tanjung, dia cerita mengenai dia tak cerita mengenai teluk, dia cerita mengenai tanjung. Soalan tanjung ni jarang tanya. Biasanya tanya pasal teluk sebab kita lepak kat situ. Biasanya kita lepak kat situ. Okey. Okey. So soalannya kata apa ni? Soalan kata apa? Rajah 5.2 menunjukkan gelombang yang merambat dari laut lepas ke tanjung. Okey, terangkan mengapa. Corak gelombang bertanda X berbeza daripada tanda Y. Ini X dengan Y. X dengan Y. X tu dekat tanjung je, Y tu dekat teluk. Kenapa jadi macam ni? Kerana sebab X ni, dia jadi macam ni sebab, tengok tak gelombang dia pendek-pendek. Ni panjang kan? Jadi sini cetek ya. Sini dalam. Sebab dia boleh sampai darat lagi. Tanjung ni dekat dengan darat. Jadi X tu sebenarnya lebih cetek. So cara mudah juga akan buat X tu dia lebih cetek lah. Kita akan buat X tu lebih cetek. Ini ayat mudah, nanti korang boleh buat sendirilah. Okey. Lebih cetek dari Y. Lagi apa lagi? Jadi bila sebut lebih cetek,
kita pun teringat tadi formula kita ni. Ni laju tak sama. Kita pilihlah beberapa. Tinggi dia tak sama. Okey. Jadi kita pilih 2 markah kan. Kita pilih hal laju. Jadi kita kata laju gelombang berkurangan. Ataupun laju gelombang Y ataupun laju gelombang X lebih rendah berbanding Y. Ataupun laju gelombang Y lebih tinggi daripada daripada X. Dah cukuplah 2 markah. Kita boleh kata amplitude juga. Jadi amplitude tempat tinggi lebih tinggi. Amplitude tempat tinggi ni lebih tinggi lah amplitude dia. Ni kurang sikit. Cuma energi sini dah banyak energi ni. Energi sebab dia mentah. Sebab tu kat sini kalau tengok ombak dia akan naik ke atas kan. Sebab energi berkumpul kat sini. Kat tanjung ni banyak energi kan. Macam kita tengok avatar ke kan. Avatar air kan. Jadi kalau kat teluk sini. Teluk energi dah kurang dah sikit. Kat tanjung energinya sangat tinggi. Dapat idea kenapa dia begitu. Okey, ni adalah empangan. Empangan ataupun dermaga yang dilalui oleh kapal. Nampak tak kapal banyak? So, dia memang buat style lagoon dan ditutup kat sini ya. Ditutup kenapa? Sebab untuk menghasilkan gap kat sini. Celahan dalam bahasa Melayu, celahan. Celahan supaya gelombang-gelombang ni apabila dia lalu celahan ni, dia akan refracte. Dia akan membelau. So, syarat yang pertama, kita punya belahan ni hendaklah lebih kecil berbanding dengan lambda dia. Okay, lebih kecil. Dia tak boleh lebih besar. Dia kena lebih kecil. Ingat tu. Kita punya gap ya. Kita punya gap. Gap tu celahan lah. Celahan ni mesti lebih kecil berbanding dengan lambda. Kalau lambda besar tak boleh. Kalau lambda besar, dia akan hentam kapal. Jadi kalau lambda tu, kalau gap tu besar, gap ni besar daripada gelombang, dia akan menghentam kapal. Jadi kalau gap ni kecil, dia akan membelau. Dia akan refract lah. Jadi energinya berkurangan. Sebab tu lama-lama dia hilang ya. Energinya spread out lah. Dia menjadi lebih tenang. Faham tak guys? Jadi syarat utamanya dia punya gap tu mesti lebih kecil daripada lambda ya. Baru dia jadi. Kalau tak boleh. Kalau tak kapal tu mesti hancur juga. Okey, apa maksud diffraction? Berlawan. Apa maksud berlawan? Diffraction. Diffraction tadi kan? Okey, diffraction ingat kita melalui sama ada celahan ataupun halangan. Jadi kita boleh buat the change ataupun perubahan arah gelombang. Nampak tak? Perubahan dia, arahnya berubah ni. Daripada straight, arah dah berubah. Jadi, perubahan arah gelombang apabila melalui celahan atau halangan. Okey, dalam bahasa Inggeris gap lah. Gap or obstacle. Gap ataupun obstacle. Obstacle tu halangan. So halangan yang kecil lebih nampak dia punya diffraction. Okey guys. So itulah berlakunya berlawan diffraction. Okey, sikit lagi kita habiskan. So, lukiskan cok gelombang selepas melalui situasi ini. Jadi, kita buatlah kat sini. Kita buat kat sini. Tapi, kita punya lambda sama tau. Lambda sama besar. Ni, lambda ni, kalau lukis, kita agak-agak lah sama besar. Yang kecil lah, dia kena sama besar. Yang berubah hanyalah arah sahaja. Okey, arah sahaja berubah. Okay, faham tak guys? Macam tu. Dah cukup dah tu. Guna pembaris cantik sikit. Okey, terakhir malam ni, si laluan masuk itu dijadikan lebih lebar. Tiba-tiba laluan ni dimasuk dijadikan lebih lebar.
Dia masuk supaya kononnya nak suruh kapal masuk kan. Dia buat lebih lebar. So soalannya, untuk membenarkan lebih banyak kapal masuk. So amplitude gelombang yang melalui laluan itu, dari tadi kalau ikut dia dah spread out. Dia telah disebarkan, jadi dia punya amplitude berkurangan kan. Disebabkan dia besar, jadi amplitude masuk. Jadi amplitude dia macam meningkat. Lagi teruk jadi. Bila meningkat, pelabuhan itu akan rosak. Jadi akan berlaku kerosakan yang banyak lah pada kapal dan juga pada dermaga tersebut. So okey lah guys, saya rasa cukup lah untuk hari ni. Minggu depan kita sambung lagi lah gelombang. Gelombang ni antara topik yang popular juga. Jadi gelombang ni adik dia adalah light, cahaya. Kita kurang maksudnya kalau kita knowledge kita pasal gelombang ni, pasal wave ni kurang. Bila masuk light, masuk cahaya, kita pun blur lah sikit. Sebab korang akan jumpa balik diffraction, berlawan, pantulan, reflect. Korang akan jumpa balik benda tu dalam light nanti. Ya. So, okay lah guys. Saya rasa sampai ni kot. Ada apa nak tanya tak? Adam okey, Adam? Adam internet okey tak? Boleh